Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan beberapa faktor penting dalam mendirikan sesebuah stesen jana kuasa elektrik, dan kumpulan kami telah memilih tajuk jana kuasa elektrik hidro. Okey. Kumpulan kami terdiri daripada Syazza Amirah, Wan Nur Syafiqah Arinah dan saya sendiri iaitu Wan Nur Syakirah. Okey, dalam pembinaan stesen jana kuasa elektrik hidro, faktor utama yang perlu kita ambil kira ialah kos perbelanjaan bangunan. Pada dasarnya, harga sesebuah bangunan itu adalah terkandung oleh beberapa faktor, iaitu pertama, kos upah buruh, kedua, kos bahan, ketiga, insurans, keempat, kos peralatan dan jentera, dan terakhir sekali ialah kos keuntungan. Okey, saya bagi gambaran. Ada dua bangunan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi dibina pada tahun yang berlainan. Okey, soalan saya, adakah dua bangunan ini mempunyai sama harga pembinaannya? Jawapannya, tidak. Kenapa? Kerana harga pembinaan bergantung kepada 5 faktor kos yang disebutkan tadi. Kita pergi kepada kos pertama iaitu kos upah buruh. Okey, bayaran harga buruh ialah upahan kepada seseorang pekerja setelah ia menyempurnakan sesuatu pekerjaan. Okey, sebagai contoh, seseorang kontraktor memberi bayaran kepada pekerjanya atau dipanggil upah. Okey, bayaran atau upah buruh ini berbeza dari segi pembayarannya mengikut kemahiran seseorang pekerja. Okey, kalau kat sini kita dapat lihat ada beberapa tahap buruh. Okey, pertama ada tukang, kedua kepala kerja, ketiga buruh biasa dan keempat angkatap buruh. Tukang. Okey, tukang ni merupakan orang yang mahir membuat sesuatu bidang pekerjaan dalam pelbagai segi pertukangan. Sebagai contoh, pertukangan kayu, pertukangan menerap bata dan pertukangan memasang paip. Okey, pembayaran upah bagi seseorang tukang ini adalah antara RM40 Malaysia hingga RM80 Malaysia dalam satu hari bekerja iaitu 8 jam bekerja. Okey, tetapi bayaran ni boleh berubah dari masa ke semasa. Seterusnya, buruh biasa ataupun labourer. Okey, buruh biasa ni merupakan orang yang separuh mahir atau tidak mahir membuat sesuatu bidang pekerjaan. Sebagai contoh, pembancuh simen, orang yang mengangkat batu bata, simen atai besi dan lain-lain lah. Okey, seseorang buruh ni biasanya menerima bayaran lebih daripada RM30 Malaysia sehari, iaitu 8 jam bekerja. Kepala kerja atau foreman. Okey, dia merupakan orang yang ditugaskan untuk mengendalikan atau menyelia kerja-kerja di tapak pembinaan bagi pihak kontraktor. Okey, bayaran baginya selalu diperuntukkan dalam jumlah pengurusan syarikat kontraktor berkenaan lah. Seterusnya, angkatap buruh ataupun labour constant. Angkatap buruh ni membawa maksud masa yang diambil oleh seseorang buruh untuk menyiapkan sesuatu kerja. Okey, angkatap buruh ni sebenarnya satu faktor yang tidak boleh ditetapkan dengan tepat, tetapi hanya dapat dianggarkan melalui hitungan panjang masa selepas membuat beberapa kajian. Okey, saya bagi satu gambaran. Contohnya, Ali menggali 1 meter padu tanah dalam masa 2 jam. Dan seorang lagi, Abu, pun boleh membuat kerja yang sama tapi hanya memakan masa 1/2 jam. Ini bermakna satu-satu pekerjaan tu tak boleh disiapkan atau dikendalikan oleh pekerja dalam satu tempoh masa yang sama. Okey, sebabnya nanti kontraktor tu dapat untung lebih lah sekiranya dia menggunakan tenaga si Abu tadi. Sebabnya bayaran si Abu ni kurang daripada bayaran si Ali sebab dia bekerja 1/2 jam je berbanding Ali 2 jam. Okey, seterusnya kos bahan. Okey, dalam kos bahan ada 4 faktor berlainan yang perlu diambil kira. Okey, pertama, kos asal bahan-bahan. Kedua, kos pengangkutan bahan atau delivery charge. Ketiga, kos simpanan bahan, storage cost. Dan keempat ialah kos pembaziran, waste. Kos asal bahan merupakan harga bahan yang tidak mengambil kira kadar keuntungan, kos pengangkutan dan lain-lain. Okey, kos bahan ni boleh berubah dari satu masa ke masa yang lain mengikut tempat, dan anggaran boleh dibuat mengikut peredaran masa terkini lah. Kos pengangkutan bahan ataupun delivery charge
merupakan bayaran tambahan yang dikenakan oleh pembekal bahan untuk mengangkut ataupun menghantar barangan atau bahan yang dibeli oleh kontraktor dari kilang atau kedai ke destinasi tertentu. Biasanya tapak binaan lah. Seterusnya, kos simpanan bahan ataupun storage cost. Okey, biasanya kos ni kita kira untuk menyimpan bahan-bahan binaan seperti simen, kayu ataupun bahan-bahan yang sensitif ataupun mudah terbakar daripada terdedah secara terus kepada cuaca terik matahari ataupun hujan. Okey, biasanya kita sewa store ataupun kita tempatkan store untuk menyimpan bahan dan alatan yang boleh mengganggu pergerakan seperti keluli, besi, cerucuk dan lain-lain lagi. Okey, akhir sekali kos pembaziran. Okey, kos pembaziran ni kita perlu ambil kira bagi bahan binaan yang rosak ataupun berlebihan. Kebiasaannya dianggarkan sebanyak 10% sehingga 15% daripada bahan binaan akan berlaku pembaziran di dalam sesebuah projek binaan. Okey, faktor yang diambil kira dalam kos peralatan dan jentera, pertama ialah sewaan ataupun kejatuhan harga bagi alat-alat jentera yang digunakan. Kedua ialah penggunaan minyak, petrol ataupun diesel ataupun minyak enjin dan juga air bagi alat jentera tersebut. Okey, ketiga ialah kehilangan faedah ataupun bunga ke atas wang modal untuk sewaan alat jentera sekiranya wang modal itu disimpan di dalam bank. Kita kenali sebagai loss of bank interest. Okey, keempat ialah kos untuk membaiki kerosakan ataupun menyenenggara alat-alat jentera yang digunakan. Contohnya kalau ada rosak apa semua, kita kena baikilah. Kita panggil sebagai cost of repair. Dan kelima ialah bayaran untuk pemandu, upah kepada pemandu dan buruh-buruh yang mengendalikan alat jentera tersebut dan juga harga pengendalian yang berkaitan. Kos keuntungan. Keuntungan kasar terdiri daripada keuntungan bersih dan kos pengurusan overhead. Kos pengurusan ataupun overhead ini mestilah melibatkan ataupun kita perlu ambil kira gaji kaki tangan ataupun pengarah, bayaran yang dikenakan oleh bank ke atas overdraft dan kehilangan faedah, sewaan pejabat, gaji setiausaha dan perabot, bil-bil elektrik, bil air, bil telefon, allowance kereta, allowance pengangkutan dan perjalanan, cukai-cukai, kejatuhan nilai ataupun harga untuk setiap alat jentera. Seterusnya, perkara-perkara am dan penyeliaan oleh kaki tangan, ejen tapak bina dan kepala ataupun foreman. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, saya Wan Nur Syafiqah Arina. Pada bahagian ini saya akan menerangkan berkenaan faktor pembinaan dan pemilihan lokasi stesen janakuasa hidroelektrik. Okey, sebab apa dekat Malaysia ni boleh dibina stesen janakuasa hidroelektrik? Sebab pertama adalah dekat Malaysia ni kita ada sungai yang mempunyai aliran deras. Yang kedua, dekat Malaysia ada tanah yang luas dan strategik. Dan yang ketiga, dekat sini kita nampak ada kos pembinaan yang rendah. Jadi, saya akan menerangkan satu persatu. Okey, kita pergi kepada faktor yang pertama. Sebab apa adanya stesen janakuasa hidroelektrik dekat Malaysia? Sebab kita ada sungai. Sungai tu dia ada aliran yang deras. Seperti air sungai tu datang daripada mana? Daripada air terjun. Jadi air terjun tu dia membolehkan tenaga elektrik dihasilkan. Contoh dekat Malaysia ni kita ada banyak empangan hidroelektrik macam dekat empangan Perkau, dekat Kelantan. Lepas tu hal ini demikian adalah kerana air yang jatuh dari puncak air tu dia membolehkan turbin digerakkan dan seterusnya menyebabkan generator elektrik menghasilkan tenaga elektrik. Jadi sumber tenaga elektrik kita tu dia bergantung kepada kelajuan turbin yang berpusing tu. Jadi sebab itulah kita dekat Malaysia sesuai sebab air sungai kita dia mempunyai aliran yang deras. Okey, yang kedua adalah kita dekat Malaysia ada tanah yang luas dan strategik. Jadi disebabkan kita ada tanah yang luas dan strategik, dekat Malaysia ni ada banyak empangan hidroelektrik yang dapat kita bina. Lepas tu, jadi dia ada banyaklah sebab kita ada tanah yang luas dan juga strategik untuk dibina. Okey, yang ketiga adalah
kos pembinaan yang rendah. Tapi kos pembinaan dia rendah tapi dia banyak digunakan. Jadi sumber ni dia memerlukan kos yang rendah berbanding sumber tenaga elektrik yang lain walaupun hidroelektrik ni adalah tenaga komersial yang keempat terbesar di peringkat global selepas minyak, arang batu dan gas. Jadi yang keempat adalah hidroelektrik. Okay, jadi kita dapat lihatlah bahawa tenaga alternatif seperti tenaga hidroelektrik ni telah menjadi penting kepada penduduk dunia untuk membekalkan sumber elektrik sebab dia menggunakan kos pembinaan yang rendah. Okay, jadi itu adalah ketiga-tiga faktor sebab apa dekat Malaysia ni sesuai untuk kita bina stesen janakuasa hidroelektrik. Jadi lepas kita bina sesuatu benda tu, kita bina apa-apalah, jadi dia akan memberikan kesan. Jadi kita bina stesen janakuasa hidroelektrik, dia memberikan kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Jadi dekat sini, saya nyatakan 3 kesan dekat sini, nampak tak? Yang pertama adalah kesan yang baik itu penghasilan tenaga elektrik yang tinggi. Yang kedua, kemusnahan tempat tinggal hidupan air itu memberi kesan kepada hidupan air. Dan yang ketiga adalah memberi kesan kepada manusia. Jadi apa manusia tu? Dia pemindahan penghuni ke tempat baru. Okey, jom kita tengok satu persatu. Kesan yang pertama tadi, kesan yang baiklah, kesan yang positif. Jadi dia menghasilkan tenaga elektrik yang tinggi. Okey, sebab apa kita boleh hasilkan tenaga elektrik yang tinggi dekat Malaysia? Sebab tadi saya dah cakap kan, kita ada aliran sungai yang deras, ada laut yang luas juga. Okey, jadi sesuai untuk menghasilkan tenaga elektrik dekat Malaysia ni tak ada masalah untuk menghasilkan tenaga elektrik yang banyak daripada sumber hidroelektrik. Yang kedua, dia memberi kesan kepada kemusnahan tempat tinggal hidupan air. Okey, jadi bila kita manusia ni bina empangan untuk menjana hidroelektrik, dia akan menyebabkan kita guna sungai. Lepas tu penggunaan tenaga hidroelektrik untuk bina empangan akan mengakibatkan gangguan kepada hidupan air. Okey, jadi hidupan air tu bukan setakat ikan, macam ketam ke, bukannya itu je. Jadi tumbuh-tumbuhan dalam air tu pun kita akan memberikan kesan kepada dia, beri kemusnahan. Jadi macam kita ganggu tempat dia. Jadi dia pun macam rasa terganggu. Lepas tu dia akan mati. Okey, dan yang ketiga adalah kesan kepada manusia, saya cakap tadi. Jadi manusia bila kita ambil tanah dia untuk kita bina stesen janakuasa hidroelektrik ni, dia akan menyebabkan penghuni tu terpaksa berpindah ke tempat lain. Lepas tu mereka pun ada masalah. Kita nak pergi mana ni? Macam dia membawa masalah lah kepada penghuni bila kita bina stesen janakuasa hidroelektrik ni. Okey, seterusnya. Okey, dekat sini kita nampak lokasi stesen janakuasa di Semenanjung Malaysia. Yang kita nampak semua ni adalah sumber yang saya dapat daripada Suruhanjaya Tenaga. Okey, kat sini ada 11 yang dinyatakan. Yang pertama adalah Sungai Piah, yang kedua Cendero, Kenyir, Hulu Terengganu, SYPS, Ulu Jelai, Bukit Kayu Hitam, Gurun, Kenering, Temenggung dan juga Pergau. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh empangan yang ada dekat Malaysia. Yang pertama sekali tu adalah Sungai Piah. Dekat mana? Dekat Perak. Dia terletak kira-kira 40 km di timur laut dari pekan Sungai Siput. Yang kedua adalah Cendero. Empangan Cendero ni terletak dekat Kuala Kangsap, dekat Perak. Jadi Cendero ni adalah empangan tertua dekat Malaysia ni yang dibina pada pertengahan tahun 1920. Jadi bila orang tanya, empangan apa yang tertua? Jadi empangan Cendero. Yang ketiga adalah empangan Kenyir dekat Kuala Terengganu. Okey, empangan Kenyir ni adalah stesen empangan hidroelektrik utama dekat Malaysia. Tadi Cendero kan tertua. Jadi Kenyir ni adalah yang utama dekat Malaysia. Okey, jadi disebabkan ada empangan Kenyir ni telah menghasilkan sebuah tasik yang besar yang dikenali sebagai Tasik Kenyir. Okey, yang keempat adalah Ulu
Jelai. Kejap Okey, Ulu Jelai ni dia terletak di kawasan Cameron Highland. Dekat mana? Cameron Highland dekat Pahang. Okey. Air daripada empangan Ulu Jelai ni dia dapat daripada tiga jenis sungai, iaitu Sungai Bertam, Sungai Telom dan juga Sungai Lemoy. Okey, jadi itu adalah 3 sungai yang kita gunakan untuk hasilkan empangan Ulu Jelai. Okey, yang kelima adalah empangan Kenering. Okey, empangan Kenering ni dia membekalkan elektrik kepada grid nasional. Jadi empangan Kenering ni dia terletak berhampiran Kuala Kangsar, lebih kurang 30 km ke timur laut. Okey, stesen ni selain daripada dikenali sebagai stesen empangan janakuasa Kenering, ia juga dikenali sebagai stesen jana elektrik Sultan Azlan Shah. Okey, yang seterusnya adalah Temenggu. Okey, Temenggu ni pula adalah sebuah empangan hidroelektrik utama dekat Gerik Negeri Sembilan. Okey, ini dekat Negeri Sembilan pula. Dia merupakan empangan utama dekat Negeri Sembilan. Okey, disebabkan manusia buat empangan Temenggu ni, jadi terhasillah satu tasik lagi yang dikenali sebagai Tasik Temenggu. Dan yang terakhir dekat sini, nampak tak empangan Pergau. Okey, empangan Pergau ni dekat mana? Dekat Kelantan. Dia merupakan empangan hidroelektrik utama dekat Kelantan. Jadi Temenggu tadi dekat negeri Perak, Pergau tu dekat negeri Kelantan pula. Dia punya empangan hidroelektrik utama. Ia terletak merentasi Sungai Pergau lebih kurang 70 km ke barat daya Kota Baru. Baik, untuk bahagian yang seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan penjagaan stesen janakuasa hidro ataupun maintenance. Jadi antara maintenance yang kita boleh buat dekat stesen janakuasa hidro ada 7. Yang pertama, penyelenggaraan pencegahan am, pemeriksaan dan penyelenggaraan turbin, pembaikan kimpalan, pemeriksaan, penyelenggaraan dan ujian penjana, penyelenggaraan rak sampah, penjajaran semula dan pengimbangan, dan yang terakhir sekali, getaran. Jadi kita akan tengok dulu yang pertama, iaitu penyelenggaraan pencegahan am. Okey, maintenance jenis ni adalah kaedah yang paling murah dan paling berkesan untuk kita panjangkan hayat kecekapan dan kebolehgunaan stesen janakuasa hidro tu. Dalam kaedah ini, ada 2 bahagian yang kita boleh buat. Yang pertama, pemeriksaan berjadual dan penyelenggaraan rutin. Dan yang kedua, pemantauan berterusan. Okey, untuk yang pertama iaitu pemeriksaan dan rutin penyelenggaraan, kita nak periksa setiap struktur, kemudahan pengangkutan air, item peralatan mekanikal, item peralatan elektrik dan radas. Selain itu, untuk periksa struktur pengangkutan air dia, item mekanikal, item elektrik ni, kita perlukan satu selang masa lah. Selang masa ni boleh jadi ikut hari ataupun minggu ataupun bulan ataupun tahun. Bahkan boleh jadi lebih lama daripada tahun. Contohnya 2 tahun. 2 tahun sekali kita kena periksa. 5 tahun sekali kita kena periksa. Jadi kebiasaannya untuk sesuatu stesen janakuasa yang baru dibina, selang pemeriksaan tu lebih singkat lah untuk kita kenal macam mana stesen janakuasa tu. Contoh, ada satu stesen janakuasa baru dekat lokasi A. Kita kena buat pemeriksaan yang secara berkala dalam satu masa yang singkat. Contoh, hari ini kita periksa item mekanikal. Esok kita kena periksa item mekanikal ni lagi. Esok kita kena periksa lagi item mekanikal ni. Jadi kita dapat tengok trend dalam item mekanikal tu sendiri.
lama-lama nanti bila kita selalu buat pemeriksaan, kita akan nampak sebenarnya item mechanical ni kena ditukar 2 bulan sekali macam tu. Jadi bila ada satu-satu stesen janakuasa yang baru, kita kena periksa dengan lebih kerap. Okey, antara item yang kita perlu periksa sebenarnya semualah. Okey, tapi antara item yang saya boleh pecahkan kat sini, kita kena periksa empangan kuasa tu sendiri daripada segi konkrit dan batu dia, tambak dia masih elok atau tak, pencahayaan dia macam mana, kuasa masih boleh dapat dibekalkan ataupun tak. Okey, yang kedua dari segi bangunan stesen jalan kuasa tu, pintu dan tingkap masih elok ke, tangga okey tak, kipas pengudaraan dia macam mana, masih boleh berfungsi tak motor dia. Yang ketiga dari segi penstop, pintu pagar dan injap, kita kena periksa lah bahagian asas dia, bahagian paip kawalan dia dan juga bahagian pelinciran. Seterusnya ada juga crane, ada juga angkat dan lift. Jadi kita kena semak lah crane, rasuk angkat tu adakah dia dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. Dan yang kelima yang saya nyatakan kat sini, pelbagai lagi alat bantu stesen. Contohnya ada tali pinggang, ada rantai atau pemacu gear, ada galas, ada sistem penyejukan. Semua bahagian-bahagian ni kita kena periksa. Okey. Bahagian kedua yang kita kena buat dalam teknik penyelenggaraan AM ni adalah pemantauan. Pemantauan ni kita nak tengok status dan ciri peralatan mekanikal, elektrik dan haba dekat loji hidroelektrik tu. Okey, contohnya kita nak pantau suhu galas dan belitan. Mungkin ada tanda-tanda kerosakan. Jadi sebab itulah kita buat pemantauan. Selain tu daripada pemantauan guna mata, kita juga boleh pantau dengan telinga. Kita dengar bunyi. Ada tak bunyi yang lain daripada kebiasaan yang kita selalu dengar? Maknanya mungkin ada berlaku kegagalan galas ataupun pecah pada sesuatu bahagian komponen tu. Okey, kaedah maintenance, kaedah yang kedua yang kita boleh buat ialah pemeriksaan dan penyelenggaraan turbin. Jadi banyak item yang kita kena semak dekat bahagian turbin ni. Antaranya kita kena check daripada segi pelinciran dia, daripada segi pembungkusan dia, daripada segi tolok dan termometer dia macam mana, okey ke tak, spring masih ada ketegangan yang betul ataupun tak, kabel adakah semua dalam keadaan baik, penapis masih boleh dapat menapis tak benda asing. Okey, sehinggalah kepada kita kena bersihkan pertumbuhan bakteria yang berlaku daripada permukaan. Untuk maintenance yang ketiga, kita kena check bahagian kimpalan. Jadi stesen janakuasa ni dibina daripada pelbagai komponen. Komponen-komponen ni pula bersifat besar. Contohnya tangki simpanan, bekas lingkaran turbin, tiub draft, penstock, semua ni bersaiz besar. Jadi komponen-komponen ni tak boleh dibuat dengan kaedah tuangan. Dia dihantar dalam satu keping. Itu kita buat dekat kilang. Jadi bila kilang dah buat satu keping, dia akan dihantar ke lapangan. Dekat lapangan ni lah kita akan cantumkan bahagian-bahagian komponen yang dihantar dalam sekeping-sekeping ni dan kita kena kimpal. Jadi saban tahun kimpalan ni dia akan rosak, boleh retak, boleh koyak lah. Jadi kita kena check bahagian kimpalan tu sama ada kita nak kena kimpal semula ataupun tidak. Okey, maintenance yang keempat ialah pemeriksaan, penyelenggaraan dan ujian penjana. Okey. Ikut pada sesuatu selang masa, penjana ni kita kena ambil kira lah daripada segi operasi dia, pemeriksaan dan juga ujian yang kita buat ke atas setiap penjana. Okey, dekat penjana ni kita kena check rotor dan stator. Okey. Antara langkah penyelenggaraan yang kita boleh buat untuk cek penjana tu masih okey ataupun tak. Yang pertama, kita kena bersihkan dan periksa rotor. Yang kedua, bersihkan dan periksa stator. Lepas tu kita kena periksa keadaan penebat pada lilitan hujung belitan stator. Periksa pula pelepasan korona stator. Dah selepas tu kita periksa penebat gelang, gelincir penguja dan kita buat ujian mega. Seterusnya kita akan ukur dan rekodkan kelegaan jurang udara rotor dan stator
dan kemudian barulah yang terakhir sekali kita akan periksa brek penjana. Ini adalah langkah yang boleh kita aplikasikan semasa kita nak selenggara penjana. Okey, maintenance yang kelima ialah penyelenggaraan rak sampah. Jadi stesen jana kuasa hidro ni kan dibina dekat sungai ataupun tasik ke, akan ada sampah lah. Sampah tu daripada contoh sepihan kayu-kayu ataupun balak, ataupun kalau kat kawasan yang sejuk adanya ais. Jadi benda asing ini dianggap sebagai sampah lah. Jadi untuk itu kita perlukan satu rak sampah yang mana dia akan elakkan sampah-sampah daripada masuk ke turbin. Sebabnya bila dia masuk turbin dia boleh menyebabkan kerosakan pada mesin. Okey. Ada kawasan yang memang kerap ataupun kerap lah berlaku pengumpulan sampah tu, tapi ada juga yang jarang berlaku pengumpulan sampah. Jadi untuk sungai yang kerap berlaku pengumpulan sampah ni, kita boleh kurangkan sikit ataupun elakkan sikit daripada rak ni terhalang dengan cara kita gali tebing dekat hulu supaya kawasan hidrolik ni dia ditukar, jadi sampah-sampah ni dibawa ke bahagian hadapan loji. Okey, maintenance yang keenam ialah penjajaran semula dan pengimbangan. Penjajaran semula ni kita buat dekat penjana aci turbin. Jadi kebiasaannya penjajaran semula dan pengimbangan ni kita buat bila kita buat penambahan ataupun kita ada singkirkan logam pada bahagian yang berputar dekat penjana aci turbin tu. Okey, contoh ada satu bahagian yang dah rosak, jadi kita tambah ataupun kita singkirkan bahagian yang rosak tu. Bila kita dah gantikan, kita kena buat semula, penjajaran semula. Contoh macam tayar lah. Okey, kalau tayar kereta kita dah botak kan, kita tukar tayar. Bila dah tukar tu kita kena buat apa? Kena buat alignment kan. Kita nak luruskan balik semua, nak check balik betul tak dia punya sudut semua. Jadi sebab tu dah kita perlukan penjajaran semula. Okey, dan maintenance yang terakhir yang kita boleh buat ialah getaran. Okey, getaran ni memang diperlukanlah untuk sesuatu turbin tu dapat beroperasi, tapi sebenarnya dia mendatangkan kesan yang mana dia boleh rosakkan mesin ataupun kurangkan jangka hayat mesin tu. Okey, untuk ini kita boleh buat analisa supaya kita dapat diagnose bila akan berlaku kegagalan mesin turbin hidrolik ni. Dengan itu, bila kita dapat jangkakan kerosakan yang akan berlaku, bila jadi kita boleh buat pembaikan lah. Dengan adanya pembaikan tu, kita dapat tangguhkan masalah tu daripada berlaku, ataupun kita boleh terus hapuskan masalah tu daripada berlaku. Jadi walaupun ada getaran, turbin hidrolik masih dapat berputar dengan baik. Okey, itu adalah ketujuh-tujuh maintenance yang kita boleh buat dekat stesen jana kuasa hidro. Seterusnya, saya akan terangkan keperluan tenaga elektrik dari sumber stesen jana kuasa hidro. Okey, yang pertama, hidroelektrik adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi hidroelektrik ini digunakan tenaga air yang mengalir, tapi kita tak kurangkan pun kuantitinya untuk hasilkan tenaga elektrik tu. Jadi tak kisahlah sama ada pembangunan stesen jana kuasa hidro tu saiz dia besar ataupun kecil, contoh dekat sungai ataupun dekat simpanan air simpanan yang terkumpul, konsep tenaga hidroelektrik yang boleh diperbaharui ini masih sesuai untuk kita gunakan. Okey, yang kedua adalah hidroelektrik memberikan jaminan tenaga dan kestabilan harga. Okey, sebab apa? Sebab apa dia memberikan jaminan tenaga dan kestabilan harga?
Sebab air sungai ni adalah sumber domestik yang bertentangan dengan bahan api atau gas asli. Kan bahan api kan selalu atau gas asli kan selalu harga dia turun naik, tapi selalunya harga dia akan naiklah lebih tinggi, tapi sumber tenaga hidroelektrik ni dia memberi jaminan tenaga dan kestabilan harga. Dia macam tak naik sangatlah, kalau naik pun macam sikit je, tak macam bahan api dan gas asli yang selalu naik. Lepas tu dia tidak tertakluk kepada turun naik harga pasaran. Hidroelektrik penting kerana dia punya pengeluaran tenaga sangat bersih, mesra alam dan murah untuk kegunaan hari ini dan pada masa akan datang. Okey, pembangunan hidroelektrik bagi saya adalah satu pelaburan jangka panjang yang boleh memberi banyak manfaat kepada pelbagai generasi kerana ia dijangkakan dapat bertahan dalam tempoh 50 hingga 100 tahun. Ia boleh dinaik taraf dengan mudah untuk menggabungkan teknologi yang terkini dengan kos operasi dan penyelenggaraan yang sangat rendah.